Yesaya bab 31. Malangnya orang yang pergi ke Mesir untuk meminta tolong. Mereka bergantung pada kuda-kuda. Mereka menaruh harapan pada rata yang begitu banyak dan pasukan berkuda yang begitu kuat. Mereka tidak bersandar kepada Yang Maha Suci, Allah Israel, dan tidak mencari petunjuk Tuhan. Namun begitu, Dia bijak dan boleh mendatangkan malapetaka. Dia tidak akan menarik firman-Nya, melainkan akan segera melawan keturunan kaum yang berbuat jahat dan melawan penolong segala orang yang melakukan kejahatan. Orang Mesir hanyalah manusia, bukan Allah. Kuda-kuda mereka hanyalah makhluk fana, bukan roh. Jika Tuhan menghulurkan tangannya, maka orang yang menolong akan terantuk dan orang yang ditolong akan jatuh. Semuanya akan binasa bersama-sama. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Seperti singa atau singa muda mengaum mempertahankan mangsanya, sekalipun sekelompok gembala dipanggil melawannya, ia tidak akan kecut hati mendengar suara mereka dan tidak mengalah terhadap keriuhan mereka. Demikianlah Tuhan alam semesta akan datang berperang, mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Seperti burung terbang melayang, demikianlah Tuhan alam semesta akan melindungi Yerusalem. Dia akan melindungi dan menyelamatkannya. Dia akan memeliharanya dan menyelamatkannya. Kembalilah kepada Dia yang kepadanya kamu memberontak, wahai orang Israel. Sungguh, pada waktu itu, setiap orang akan membuang berhala peraknya dan berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sehingga mendatangkan dosa. Orang Asyur akan tewas oleh pedang, tetapi bukan pedang orang. Mereka akan dibinasakan oleh pedang yang bukan pedang manusia itu. Mereka akan berlari menghindari pedang, dan para pemudanya akan menjadi buruh paksa. Pelindung mereka akan lenyap kerana gentar, dan para penguasa mereka kecut hati melihat panji-panji itu. Demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan pendiangan di Yerusalem. Yesaya bab 32. Sesungguhnya seorang raja akan bertakhta dalam perbenaran dan para penguasa akan memerintah dalam keadilan. Mereka masing-masing akan menjadi seperti tempat berteduh terhadap angin dan tempat persembunyian terhadap angin ribut, seperti aliran air di tempat yang gersang, seperti naungan bukit batu yang besar di tanah yang tandus. Mata orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang yang mendengar akan mengendahkannya. Hati orang yang terburu nafsu akan memahami pengetahuan, dan lidah orang gagap akan berbicara dengan lancar serta jelas. Orang bodoh tidak akan lagi disebut mulia, dan si penjahat tidak akan dikatakan terhormat. Orang bodoh itu mengatakan kebodohan, dan hatinya merancangkan kejahatan. Dia hendak berbuat munafik dan mengatakan hal yang sesat tentang Tuhan. Dia hendak membiarkan orang lapar kosong perut dan membuat orang dahaga kekurangan minuman. Penipu itu buruk kelakuannya. Dia merancangkan muslihat untuk menghancurkan orang miskin dengan kata-kata dusta, sekalipun orang melarat itu membela haknya. Tetapi orang yang mulia merancangkan hal-hal yang mulia, dan dia berdiri teguh dalam hal-hal yang mulia itu. Wahai kaum wanita yang hidup aman, bangunlah, dengarlah suaraku. Wahai anak-anak perempuan yang hidup aman, amatilah kata-kataku. Dalam waktu setahun lebih, kamu akan gementar. Wahai orang yang hidup aman, kerana tuaian buah anggur akan gagal dan masa pengumpulan buah tidak akan tiba. Gementarlah, wahai kaum wanita yang hidup aman. Menggigillah, wahai kaum wanita yang hidup aman. Tanggalkanlah dan lucutilah pakaianmu. Kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Pukullah dada kerana ladang-ladang yang indah dan pokok anggur yang berbuah lebat, kerana tanah bangsaku yang ditumbuhi onak dan duri.
Ya, kerana semua tempat bersenang-senang di kota yang penuh sukaria. Puri-puri akan ditinggalkan, keramaian kota akan berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara tinjau akan menjadi sarang haiwan untuk selama-lamanya, menjadi tempat bersenang-senang keldai liar dan padang ragut bagi kawanan ternakan. Sehingga roh dicurahkan kepada kita dari tempat tinggi, barulah gurun menjadi ladang yang subur, dan ladang yang subur dianggap hutan. Barulah keadilan berada di gurun, dan perbenaran menetap di ladang yang subur. Hasil perbenaran ialah kedamaian. Kesan perbenaran ialah kesentosaan dan keamanan untuk selama-lamanya. Bangsaku akan tinggal di tempat kediaman yang damai, di tempat penghunian yang aman, dan di tempat peristirahatan yang aman. Hujan batu akan merobohkan hutan, dan kota akan diruntuhkan sama sekali. Berbahagialah kamu yang menabur benih di tepi segala tempat berair, yang melepaskan lembu dan keldai berkeliaran di sana. Yesaya bab 33. Malangnya engkau, wahai pemusnah yang belum pernah dimusnahkan, dan engkau, wahai pengkhianat, yang belum pernah dikhianati. Setelah engkau selesai memusnahkan, engkau pun akan dimusnahkan. Setelah engkau usai berkhianat, engkau pun akan dikhianati. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami menantikan engkau. Jadilah kekuatan kami tiap-tiap pagi, dan penyelamatan kami pada masa kesesakan. Suku-suku bangsa melarikan diri mendengar bunyi gemuruh, dan bangsa-bangsa tercerai-berai apabila engkau diagungkan. Orang mengumpulkan jarahan seperti belalang pemusnah mengumpulkan makanan. Seperti serbuan kawanan belalang, demikianlah mereka menyerbunya. Tuhan ditinggikan kerana Dia bersemayam di tempat yang tinggi. Dia memenuhi Sion dengan keadilan dan perbenaran. Pada zamanmu akan ada keamanan, kelimpahan penyelamatan, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Takut kepada Tuhan, itulah harta Sion. Lihat, para pahlawan mereka berseru-seru di jalan. Para utusan perdamaian menangis getir. Jalan-jalan raya sunyi, tidak ada lagi orang yang melintas di jalan. Perjanjian diingkari, kota-kota dipandang hina, dan manusia tidak diendahkan. Bumi berkabung dan merana. Lebanon mendapat aib dan menjadi layu. Saron menjadi seperti gurun. Basan dan Karmel meluruhkan daun. Sekarang aku akan bertindak. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang aku akan ditinggikan. Sekarang aku akan dijunjung. Kamu mengandung sekam dan melahirkan tunggul jerami. Nafasmu seperti api yang menghanguskan dirimu sendiri. Bangsa-bangsa akan dibakar menjadi abu, seperti semak duri yang ditebaskan, lalu dibakar habis. Wahai kamu yang jauh, dengarlah apa yang telah kulakukan. Wahai kamu yang dekat, akuilah keperkasaanku. Orang berdosa di Sion ketakutan, kegentaran mencengkam para munafik. Siapakah antara kita dapat tinggal dalam api yang membakar selama-lamanya? Sesiapa antara kita dapat tinggal dalam api yang membakar dengan kekal ini? Orang yang hidup dalam kebenaran dan yang bercakap jujur, yang menolak laba hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya tidak menerima rasuah, yang menutup telinganya supaya tidak mendengar rancangan penumpahan darah, dan yang memejamkan matanya supaya tidak melihat kejahatan. Dialah yang akan mendiami tempat yang tinggi. Kota bentengnya ialah kubu-kubu pertahanan di bukit batu. Makanannya tersedia, air minumnya terjamin. Matamu akan memandang raja dalam keindahannya, dan melihat negeri yang terbentang jauh. Hatimu akan merenungkan kengerian yang sudah berlalu. Di manakah si tukang kira Ufti?
Di manakah tukang kira dan tukang timbang sukat? Di manakah orang yang mengira menara? Engkau tidak akan melihat bangsa yang garang itu lagi, bangsa yang bahasanya sulit sehingga tidak dapat difahami, yang patah-patah bicaranya sehingga tidak ada yang mengerti. Pandanglah Sion, kota tempat hari perayaan kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak akan berpindah-pindah. Pancang-pancangnya tidak akan dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Sesungguhnya di sana Tuhan akan menyertai kita dengan kebesarannya, di tempat yang penuh sungai dan aliran air yang lebar. Perahu dayung tidak akan melaluinya, dan kapal besar tidak akan melintasinya. Sesungguhnya Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah pemerintah kita, Tuhan ialah Raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Tali temalimu sudah longgar, tidak dapat menguatkan tiang layar dengan teguh, tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu, orang akan membahagi-bahagikan hasil jarahan yang besar. Orang tempang pun akan mengambil rampasan. Tidak ada penduduk Sion yang akan berkata, "Aku sakit." Rakyat yang tinggal di situ akan diampuni kesalahan mereka. Yesaya bab 34. Datang dekatlah, wahai bangsa-bangsa untuk mendengar. Wahai suku-suku bangsa, perhatikanlah. Biarlah bumi dan segala isinya mendengar, dunia dan segala yang dihasilkannya. Tuhan murka kepada segala bangsa dan marah kepada seluruh tentera mereka. Dia mengkhususkan mereka untuk ditumpaskan dan menyerahkan mereka untuk disembelih. Orang yang terbunuh akan dicampakkan dan bangkai mereka akan menimbulkan bau busuk. Gunung ganang akan dibanjiri oleh darah mereka. Semua penguasa langit akan hancur lumat, dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Seluruh cakrawala mereka akan gugur, seperti daun luruh dari pokok anggur, seperti daun luruh dari pokok ara. Pedangku sudah kenyang di langit. Lihat, ia turun ke atas Edom untuk menghakimi bangsa yang kukhususkan untuk ditumpaskan. Pedang Tuhan sudah berlumuran darah, menebal oleh lemak, oleh darah anak-anak domba dan kambing-kambing jantan, oleh lemak buah pinggang domba-domba jantan. Kerana Tuhan mengadakan upacara korban di Bozra dan penyembelihan besar-besaran di tanah Edom. Lembu liar akan rebah bersama-sama korban itu, lembu jantan muda bersama dengan lembu jantan yang kuat. Negeri mereka akan mabuk darah dan debunya menebal oleh lemak. Kerana Tuhan menetapkan hari pembalasan, tahun pembalasan atas permusuhan terhadap Sion. Sungai-sungai Edom akan berubah menjadi gegala, dan debunya menjadi belerang. Negerinya akan menjadi gegala yang menyala-nyala. Siang dan malam tidak akan dipadam. Asapnya naik untuk selama-lamanya. Negeri itu akan menjadi reruntuhan turun-temurun. Tidak ada yang akan melintasinya lagi untuk selama-lamanya. Burung undan dan landak akan mendudukinya. Burung hantu dan burung gagak akan tinggal di dalamnya. Allah akan merentangkan tali pengukur kekacauan dan batu duga kehampaan terhadapnya. Para bangsawannya tidak punya apa-apa lagi di sana yang dapat disebut kerajaan. Semua penguasanya telah habis. Duri akan tumbuh di puri-purinya, jelatang dan rumput duri di kubu-kubunya. Negeri itu akan menjadi tempat serigala dan kediaman burung unta. Binatang-binatang gurun akan bertemu dengan anjing-anjing hutan, dan kambing liar akan berseru memanggil kawannya. Di sana pun hantu malam akan menetap dan mendapat tempat untuk berehat. Di sana burung hantu akan bersarang dan bertelur, menetaskan telur dan menghimpun anak-anaknya di bawah naungannya. Di sana pun burung-burung dendang akan berkumpul dengan pasangan masing-masing. Selidikilah kitab Tuhan dan bacalah. Satu pun daripada semua ini tidak akan ketinggalan,
dan seekor pun tidak akan kehilangan pasangannya. Kerana Dia sendiri memerintahkan demikian, dan Roh-Nya sendiri menghimpun mereka. Dia telah menetapkan bahagian mereka, dan tangan-Nya membahagi-bahagikan negeri itu kepada mereka dengan tali pengukur. Mereka akan mendudukinya untuk selama-lamanya, dan menetap di situ turun-temurun.